Baik, hari ini saya akan bawakan anda untuk eksplorasi ke makam di mana terletaknya makam Hang Jebat di Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia bersama saya. Saya Nazir Saleh dan akak saya Ponita dalam rancangan eksplorasi misteri mistik dalam channel Studio NS Production. Baik, hari ini saya akan bawakan anda untuk eksplorasi ke makam di mana terletaknya makam Hang Jebat di Melaka. Jadi kita nak merungkai lah sejarah Hang Jebat, sejarah yang tertulis dan sejarah yang di sebalik pertempuran antara Hang Jebat dengan Hang Tuah, dan ada beberapa sikit berkenaan dengan warisnya selepas itu, selepas kematian Hang Jebat. Jadi satu lagi kita nak pastikan sama ada ini adalah betul-betul makam Hang Jebat ataupun tidak, ya. Kita nak pastikan. Jadi Hang Jebat ni, kata-kata hikmah dia adalah raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Itulah kata hikmahnya sampai sekarang kita ingat dan kita selami apa maksud kata-kata tersebut. Jadi di sinilah kedudukan makamnya. Saya tunjukkan pintu gerbangnya. Makam ni betul-betul di tengah bandar Melaka, berdekatan dengan kedai-kedai, dan inilah pintu masuknya. Ini pintu masuknya, dan depannya banyak parking kereta, dan di kedai-kedai lorong-lorong ni lah, di lorong belakang kedai. Dan kita terus masuk ke makam Hang Jebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Makam ni dinaik taraf oleh kerajaan Melaka sebagai usaha untuk memelihara sejarah negeri Melaka dan sejarah khasnya untuk orang-orang Melayu lah. Dan ini menceritakan tentang pertikaian dua sahabat, iaitu Hang Tuah dengan Hang Jebat, kisahnya, dan seterusnya sambungannya bagaimana Hang Tuah menewaskan Hang Jebat. Dan ini saya tak pasti, ini tertulis ini buku hikayat Hang Tuah menjelaskan sifat Hang Jebat melalui pandangan penghulu Singapura, dan seorang Hang Jebat itu pun terlalu baik sikapnya, tubuhnya putih, kuning dan rambutnya ikal, perkataan keras serta memiliki suara yang merdu. Hang Jebat adalah seorang hulu balang yang gagah berani dan diperlihatkan dengan jelas ketika ia turut bersama 4 sahabat yang lain menentang lanun di Pulau Tinggi ketika berumur 10 tahun. Beliau digambarkan seorang yang bersifat agresif serta mempunyai kemahuan dan cita-cita besar.
Sikap cepat marah dan tidak dapat menahan sabar jelas sewaktu ia mengikuti rombongan Raja Melaka ke Majapahit. Hang Jebat mula bersifat angkuh dan sombong dengan kedudukan pangkat gelaran yang diandulkan oleh Sultan. Setelah Hang Tuah dijatuhkan hukuman, beliau dengan kejam membunuh 700 dayang-dayang istana sewaktu mengamuk. Setelah mengetahui sahabat baiknya Hang Tuah masih hidup dan dititahkan oleh Raja untuk membunuhnya. Itu saya yakin catatan ini berdasarkan hikayat Sulalatus Salatin yang dikarang oleh Tun Sri Lanang, ya. Saya yakin. Tapi sebenarnya kita akan merungkai situasi sebenar keadaan dia. Ini gambaran, kemungkinan inilah gambaran Hang Jebat, ya. Wallahu alam, saya tak pasti, ya. Jadi di sini satu lagi keterangan di sini yang disediakan oleh Perbadanan Muzium Melaka. Makam Hang Jebat, makam yang dikenali sebagai makam Hang Jebat ini terletak di Jalan Tukang Besi. Dahulunya dikenali sebagai Jalan Kuli. Di tengah-tengah bandar Melaka. Hang Jebat adalah sahabat yang paling setia dan rapat dengan Hang Tuah di samping 3 orang sahabatnya yang lain, iaitu Hang Kosturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu. Sebab tu Hang Tuah difitnah oleh Patih Kermawijaya. Sultan memerintahkan ketika itu dengan tanpa usul periksa telah memerintahkan kepada Bendahara Paduka Raja Hang Tuah dihukum bunuh. Sebagai seorang sahabat yang setia, Hang Jebat rasa amat marah dan atas tindakan Sultan yang membuat keputusan tanpa menyiasat terlebih dahulu. Hang Jebat telah mengamuk dan sekaligus menderhaka kepada Sultan sehingga menyebabkan keadaan istana menjadi kacau bilau demi menegakkan keadilan dan kebenaran. Walau bagaimanapun, Bendahara Paduka Raja sebenarnya tidak membunuh Hang Tuah tetapi telah menyembunyikannya di suatu tempat yang tidak diketahui oleh orang lain. Setelah menyaksikan sikap Hang Jebat, maka Hang Tuah telah dijemput semula bagi membunuh Hang Jebat. Hang Tuah tidak dapat menerima sebarang alasan dan menganggap Hang Jebat telah menderhaka kepada Sultan. Maka berlakulah pertikaian sengit serta penuh terajas antara dua hulu balang Melaka dan akhirnya Hang Jebat telah tewas di tangan Hang Tuah. Itulah catatan yang tertulis di sini. Dan di sinilah pintu masuknya, gerbangnya untuk ke makam, dan inilah makamnya, makam Hang Jebat. Inilah kedudukannya. Dah patah batu nisan ni batu Aceh kan. Tapi patah. Dah patah kan. Itulah memang bentuk Aceh. Memang bentuk batu nisan yang seperti ini adalah berkaitan dengan hulu balang, pembesar-pembesar istana lah. Biasa batu nisan Aceh yang seperti ini adalah yang berkaitan dengan pembesar lah. Jadi kuburnya panjang ini bukan bermaksud jenazahnya panjang atau allahyarhamnya panjang, tetapi sebagai memuliakan si mati. Ini memang tak ada. Oh, sepatutnya ada ni. Oh, ni dah. Oh, sepatutnya ada dah patah. Bekas dia ni. Bekas dia ada. Ni bekas dia ni. Ni ada. Sepatutnya ada. Sana dia. Tinggal sana. Patah ujung. Ada sebenarnya. Dia bukan macam ni. Dia ada macam tu. Mungkin dicuri ke apa, tak tahulah. Ada susu rapat kat situ, tengok ada bunga, ada limau. Yang ini pun makam juga ni kan. Makam siapa? Ini dia macam memang ada makam yang macam ni, dia nak tutupkan dia punya atas tu. Memang ada. Ini pun makam kira bentuk Aceh juga ni. Okay. Jadi makam Hang Jebat ni sekitar ni lah, bersebelahan dengan bangunan-bangunan ni. Okay. Dan sebelah ni pun ada makam. Makam juga di sini. Okay, jadi mungkin ramai yang tak sabar untuk kami rungkaikan apakah betul ini makam Hang Jebat. Jadi kita tanya pada wanita
Jadi macam mana? Makam Hang Jebat ni. memang betul makam Hang Jebat ni. Memang betul Jadi jenazahnya dikebumikan dekat sini lah. Jadi okey, kita dah kami dah confirmkan ini memang betul ada jenazahnya, jenazah Hang Jebat. Itu mukanya ke? Muka Hang Jebat ke tu? Itu memang muka dia. Tu memang muka dia. Muka dia macam muka garang. Garang sikit. Tapi hati dia banyak. Tapi itulah gambarannya mukanya. Hampir tepat ataupun tepat? Nak kata hampir tepat lah. Hampir tepat lah Tak 100%, walaupun tak 100% dia ada iras dia. Oh, ada iras dia lah. Okey, jadi kita nak tahu cerita pertarungan antara Hang Jebat Hang Tuah tu macam mana? Adakah betul-betul Hang Jebat Hang Tuah itu menyerang Hang Jebat atau macam mana? Cerita dia macam ni. Masa berlakunya pentemburan dekat dalam istana, dia orang tak berlawan sebenarnya. Tak berlawan sebenarnya. Tak berlawan. Oh. Diorang, sebenarnya berpeluk. Yang Hang Jebat ni terkejut. Hang Tuah ni hidup lagi. Jadi masing-masing berpeluk lah, berpeluk. Okey, baik. Jadi masa berpeluk tu orang kampung mula cocok bawah istana tu. Lantai istana tu. Jadi Hang Tuah suruh jangan masuk campur. Jadi situasi tu betul Okey. Yang tu betul. Yang betul. Yang dia berlawan sampai 7 hari 7 malam tu tak betul sebenarnya. Itu tak betul. Tak betul. Sebenarnya satu hari sebenarnya dia nak kata 3 hari saja. 3 hari dia macam orang kata 3 hari tu dia orang berbincang. Jadi berbincang, jadi Hang Tuah ni kan start daripada Sultan. Sultan dah arahkan dia membunuh Hang Jebat. Jadi perbincangan kat situ. Jadi Hang Jebat ni bagi idea pada Hang Tuah. Dia boleh kalau orang kebal ada bahagian yang lemah. Jadi dia tikam sendiri bahagian lemah. Jadi bahagian lemah tu bahagian lengan kiri dia. Sebenarnya keris Taman Sari tu keris biasa. Dia bukan ada bila orang pegang dia kebal, tak ada. Dia bukan, dia keris biasa saja. Biasa je lah. Cuma terlalu diwar-warkan ada kuasa. Hang Tuah yang memegangnya tu yang mengatakan Hang Tuah mendapat kebal daripada keris tu. Kalau kita pegang dia jadi kebal, tak. Sebenarnya tak. Keris tu keris biasa je. Sebenarnya amalan kebal tu diorang dah amalkan. Diorang memang ada. Cuma keris tu dah jadi macam bila dah jadi buah mulut keris Sari hebat-hebat, jadi dilebih-lebihkan cerita. Jadi bila pegang Taman Sari tu macam semangat tiba-tiba kuat lah. Semangat je. Sebenarnya dia lebih pada psikologi. Perang psikologi. Okey. Jadi masa Hang Jebat tikam dia punya lengan tu, terus tikam sendiri, bukan Hang Tuah. Hang Jebat yang tikam sendiri. Sebab nak membuktikan yang dia dah membunuh Hang Jebat pada Sultan. Jadi sebab rakyat masa tu dah tak suka Hang Jebat. Jadi Melaka memerlukan Hang Tuah. Jadi dia lepaskan lah. Dia lepaskan, dia sanggup berkorban demi persahabatan bila orang. Kata berkorban apa saja untuk seorang sahabat. Dia sanggup, orang kata, korbankan diri dia sendiri. Itu. Lepas tu dia dah terangkan pada Hang Tuah sebenarnya dia dah berkahwin dengan Dang Wangi. Dan Dang Wangi sedang berbadan dua. Jadi dia meminta Hang Tuah untuk menjaga isterinya dan keturunan dia. Jadi Hang Tuah ni untuk membalas jasa Hang Jebat ni sebenarnya Hang Tuah ni dah hantar isterinya dan bakal keturunan dia tu ke Singapura. Duduk di sana. Kira anak masih dalam kandungan lah. Dalam kandungan lagi. Kira isterinya berbadan dua lah tu. Jadi hantar isterinya ke Singapura. Duduk di sana. Sampai melahirkan lah. Sampai anak tu dah besar sampai 10 tahun. Jika berlaku Singapura pernah berlaku ikan todak menyerang Singapura. Ada satu budak yang umur 10 tahun bernama Hang Nadim. Sebenarnya itulah anak kepada Hang Jebat. Jadi itulah anak Hang Jebat sebenarnya. Jadi yang kata Hang Nadim nak dibunuh tu memang betul dibunuh atau macam mana?
dia tak dibunuh, dia diselamatkan oleh orang hang tua. Jadi yang dibunuh tu orang lain, diganti. Jadi dilarikan ke Melaka. Hang Nadim ni dilarikan ke Melaka dengan ibunya sekali. Jadi bila sampai Melaka, dia orang dah tukar nama. Jadi orang Melaka tak kenal siapa Hang Nadim, siapa keturunan Hang Jebat, dia tak tahu. Jadi dia tukar nama tu nama apa? Tak tahu, tapi yang saya dapat info, yang meminang Putih Gunung Ledang sebenarnya ada yang pergi jumpa Gunung Ledang, pergi mendaki puncak Gunung Ledang untuk meminang Puteri Gunung Ledang. Sebenarnya Hang Nadim. Sebab hang tua masa tu dah uzur, dah tua. Jadi bendahara pun sama dengan pengikut-pengikut dia lah. Jadi dia disuruh oleh hang tua untuk pergi jumpa dengan Puteri Gunung Ledang. Jadi maksudnya yang Hang Nadim tu ditukar nama jadi Tun Mamat kan? Jadi Tun Mamat tu adalah Hang Nadim lah. Hang Nadim. Okey. Lepas tu bila dia dah dewasa, Hang Nadim ni dikahwinkan dengan anak pada hang tua. Dikahwinkan jadi anak tahun tua. Jadi okey. Jadi isteri itu macam mana? Isteri Hang Jebat tu? Hang Jebat tu jadi isteri nombor 2. Dia diambil oleh hang tua untuk menjadi isteri nombor 2. Jadi Hang Nadim ni kahwin pada lain bapa. Maksudnya Hang Nadim ni anak pada Hang Jebat. Jadi yang perempuan ni anak hang tua. Jadi dia diorang kahwinkan sebab dia berlainan bapa. Jadi itulah penjelasan yang kita dapat melalui ilmu-ilmu hikmah ni yang Allah berikan, yang Allah pinjamkan. Apa yang kami sampaikan ni anda mengkaji. Kita hanya memberi jalan, memberi petunjuk saja. Kami bukannya sejarah, pengkaji sejarah, bukan. Kami cuma rakyat biasa yang datang menziarah ke makam saja. Dan apabila mendapat maklumat seperti ini, kita kongsikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang pengkaji sejarah dan peminat sejarah, kajilah apa yang kami ceritakan. Jangan terus hantam kami, jangan terus menidakkan apa yang kami katakan. Sebab ia sampai daripada Allah, dan Allah ingin kami sampaikan kepada anda semua. Dan Allah yarham pun, Hang Jebat pun nak kita sampaikan perkara ini sebenarnya untuk disampaikan. Sebab ramai banyak manuskrip yang dah tak masa zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu musnah, dicuri, tenggelam dan macam-macam. Jadi bila tak ada catatan tu, ilmu hikmah inilah yang membuka jalan untuk membongkar macam-macam kes polis juga. Kalau tak dapat jumpa mayat, polis akan jumpa orang-orang yang boleh mengesan. Itulah ilmu hikmah. Itulah sebahagian daripada ilmu hikmah yang boleh berikan petunjuk. Sebab ilmu hikmah ni kita mohon pada Allah, dan Allah membantu memberikan jalannya. Jadi itulah yang untuk kita sampaikan. Jadi jangan hentam kami lah, sebab memang ini kita untuk sampaikan dan kita bincangkan dan kita huraikan dan kita kaji. Kepada yang pengkaji sejarah tu, kajilah. Yang makam kita pergi kat mana? Kat Jalan Batu Pahat. Batu Pahat tu. Itu sebenarnya yang kata yang masa kita pernah ke makam Nisan Aceh, katanya Tun Mamat. Sebenarnya itu adalah Tengku Ahmad. Tengku Ahmad. Kerabat Melaka. Yang lari masa peperangan dekat Melaka, dia orang lari ke sana. Lari ke sana. Jadi sebelum ni kami pun ingat Tun Mamat. Sebab apa? Kita berdasarkan blog-blog yang orang sampaikan. Jadi bila kita ke Melaka ni, baru kita dapat maklumat seterusnya. Jadi sepatutnya kami kena lawat Melaka dulu, baru eksplorasi ke kawasan-kawasan lain, ke Johor. Jadi maklumat tu sampai sebenarnya yang dekat Bukit Inas tu adalah makam Tengku Ahmad, kerabat Melaka, Kesultanan Melayu Melaka dulu. Itu sebenarnya. Jadi bolehlah kaji seterusnya, cari maklumat, kaji. Kita cuma membuka jalan dan kita memberi maklumat sahaja. Kita bukan pengkaji sejarah. Saya bukan pengkaji sejarah. Saya manusia biasa, orang yang tak ada jawatan apa-apa. Okey. Jadi kita dah sampai sini. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada almarhum Hang Jebat. Semoga rohnya ditebakkan di kalangan orang-orang beriman dan rohnya dicuci rahmat, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga rohnya dicuci rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman insya-Allah. Okey, jadi yang kat sebelah-sebelah tu makan kerabat ke macam mana? Tapi ada orangnya lah. Ada orangnya. Kira ada jenazahnya. Ada. Kat balik tu pun ada. Balik tu ada lah. Tapi tak pasti siapa. Pasti siapa. Mungkin rasanya ada kena mengandung dengan Hang Jebat. Mungkin ada kena dengan Hang Jebat lah. Kerabat dia tu. Mungkin kerabat lah. Mungkin sini ada kerabat-kerabat dia yang dimakamkan sekali lah. Jadi kita tak pasti, kita tak ada maklumat. Jadi itu saja untuk eksplorasi kali ini. Jangan lupa share, like dan subscribe channel ini. Jangan lupa share video ini sebanyak yang mungkin supaya lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada eksplorasi ini. Untuk pengetahuan semua, untuk saya buat eksplorasi ini memang memerlukan modal yang besar. Jadi sekiranya anda menonton video di channel ini, jangan skip iklan, kerana melalui iklan itu saya mendapat sedikit bayaran daripada pihak YouTube. Jadi selain itu anda juga boleh untuk menyumbang dana ke dalam akaun yang tertera ini supaya saya boleh meneruskan eksplorasi. Walaupun anda menyumbang RM10 saja setiap seorang, saya tetap menganggap ia sebagai amanah untuk saya teruskan eksplorasi ini. Jadi kepada yang telah menyumbang dana kepada kami, alhamdulillah, terima kasih. Memang ada yang menyumbang tapi tak ramai. Alhamdulillah, saya syukur. Masih ada yang sayang dengan aktiviti ini, eksplorasi ini. Harap dia dapat diteruskan lah, ya. Jadi saya Nazir Saleh dan Puan Nita mengucapkan terima kasih atas sumbangan anda, dan kita jumpa lagi di eksplorasi yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum.